Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Rasa kali keempat, empat, empat. Okey, empat kita bersiaran untuk PUJB Ebisaud. Untuk hari ini kita bersama dengan Jabatan Pertanian. Kenapa kita bawakan Jabatan Pertanian pada hari ini? Sebab yang saya tahulah Jabatan Pertanian cuma ada 4 je program ataupun geran-geran, tetapi bila diriki-riki dan disemak-semak ada banyak. Okey, ada 26. Jadinya mungkin orang fikir Jabatan Pertanian untuk fokus kepada pertanian sahaja. Dan saya rasa tidak. Jadinya saya bawakan pegawai daripada Jabatan Pertanian sendiri, which is Encik Hafiz binti, Astaghfirullahalazim, maaf Cik Hafiz, Encik Mama Hafiz bin Ramli, Timbalan Pengarah Pertanian Bahagian Pembangunan Jabatan Pertanian Negeri Johor. Selamat petang Encik Hafiz. Selamat petang, Ain. Saya minta maaf dengan awal-awal saya dah tersalah sebut nama. Tak left lah. Jangan saman saya tau. Okey. Okey, jadi Jabatan Pertanian ni yang saya tahu banyak. Ain. Okey. Dekat ada Jabatan Pertanian ada banyak dekat Malaysia. Dekat Johor sendiri mungkin Cik Hafiz sebelum kita masuk deep to the grant ataupun bantuan yang ada dekat Jabatan Pertanian, mungkin boleh terangkan sikit berkenaan dengan berapa banyak jabatan-jabatan pertanian yang ada, dekat mana location dia. Mungkin boleh terangkan? Silakan. Boleh. Okey, terima kasih Ain. Ain, kalau sekali hang, Ain kena cakap ya. Okey, tak ada masalah. Nanti saya cakap sorang-sorang, orang dekat Facebook gelakkan saya pula, malu saya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Ain dan juga kepada penonton-penonton live di Facebook kita, di Facebook PUJB. Ya. Jadi sebelum saya meneruskan tentang insentif projek pembangunan Jabatan Pertanian Negeri Johor, semalam pun saya dah war-warkan dekat TikTok, dekat FB saya, ya, dekat FB Pejabat Pertanian Daerah, Pejabat Pertanian Johor, kita war-warkan supaya semua usahawan tahu perkara ini. Ain ya. Dan saya mengucapkan tahniahlah kepada PUJB sebab buat program ini supaya usahawan-usahawan tahu apakah insentif yang ada, especially di Jabatan Pertanian Negeri Johor yang sangat banyak sebenarnya. Kita ada kurang lebih 15 juta peruntukan. Kita ada peruntukan persekutuan, peruntukan negeri, kurang lebih 15 juta untuk usahawan-usahawan tani di negeri Johor kita. Alright. 15 juta tu berapa banyak untuk Johor tu, Cik Hafiz? 15 juta tu untuk Johor sahaja. Oh, okey. Satu Jadinya Malaysia, usahawan Johor. Satu Malaysia ada kurang lebih 50-60 juta juga, tak salah saya. Okey, so kalau usahawan Johor tak ambil peranan, tak ambil geran-geran ni rugilah, betul tak? Sangat rugi. Sebab biasanya bila saya jumpa usahawan-usahawan ni, biasanya mereka tak tahu. Dia cakap, oh ada Jabatan Pertanian ada insentif ni, kami tak tahu. So platform kita ada banyak untuk kita mengetengahkan promosi ini dan salah satunya PUJB buat ni. Terima kasih banyak-banyaklah bantu jabatan juga untuk promote. Okey, sebab kita pun buat besok ni untuk kita wawarkan dan memberi peluang untuk saling mengetahui berkenaan dengan program-program jabatan, agensi keusahawanan, walaupun bukan agensi kerajaan negeri, persekutuan pun kita akan wawarkan juga. Macam tu. Betul. So petang ni kepada saya terus tengok kamera kan, kepada penonton-penonton, especially kepada usahawan, petang ni you orang akan tahu apakah insentif yang ada di dalam Jabatan Pertanian Johor. Tak kisahlah peruntukan persekutuan ke negeri ke, semua saya akan ceritakan. Tapi sebelum saya nak cerita pasal insentif, tadi macam Ain ada minta lah ceritakan what is Jabatan Pertanian Johor, ya. Alright. So saya next. Okey, nak berubah tak Ain? Okey. Alright, okey. So siapakah Jabatan Pertanian? Okey, Jabatan Pertanian ya, Ain ya, penonton ya, merupakan salah satu jabatan yang berpayung di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, kita di bawahnya ada pelbagai jabatan dan agensi di bawah dia. Jadi Jabatan Pertanian yang menyelaras atau mengelolakan perkara-perkara untuk tanaman makanan lah. Tanaman makanan dan juga beberapa perkara lain seperti madu, selain tanaman pun ada agropelancongan,
industri asas tani pun kita ada juga. Jadi dengan arti kata lain, Jabatan Pertanian menyelaraskan tanaman makanan. Jabatan Veterina, kalau nampak macam huruf V ni, ini adalah logo Veterina. Veterina adalah untuk bidang-bidang ternakan Ain. Ternak lembu, kinzir, ayam, burung, itu dekat bawah Veterina punya insentif. Manakala untuk Jabatan Perikanan, di sini Jabatan Perikanan untuk ikan dan kerang-kerangan lah. Insentif ternak sangkar lah, ikan keli lah, kerang, semua bawah Jabatan Perikanan. Itu tiga jabatan utama di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan lah. Sekali imbas saya cerita sedikit lah. Makis ni yang mengawal pintu masuk, pintu keluar kita ekspor import kita. Itu Makis. Mardi lebih kepada penyelidikan. Okey. LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang, dia lebih kurang juga macam pertanian, dia ada peladang-peladang dia sendiri. Pharma lebih kepada pemasaran. Okey. LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, dia ada kaitan juga dengan perikanan tadi. Kada dan MADA ni bukan kat Johor lah. Dan MPIB ni NENAS lah, Malaysia Pineapple Board, lembaga NENAS, which is ada di Johor lah. Macam semua jabatan agensi yang ada atau pampang ini ada di Johor kecuali Kada dan MADA lah. Alright. Yang itu sekali imbas lah kalau penonton nak tahu kan, sebab apa Ain, kadang-kadang ada juga tahu orang datang Jabatan Pertanian, cik saya nak insentif ternak lembu. Oh, dia orang tak tahu, dia orang kata Jabatan Pertanian buat semua. Jadi semalam pun saya ada dapat satu soalan daripada Facebook. Saya tak ingat nama pemilik Facebook tu, dia tanya, cik ikan keli ada tak? Dia cakap, oh ikan keli bawah Jabatan Perikanan. Jadi penonton-penonton boleh fahamlah, setiap jabatan ada peranan dia masing-masing. Alright. Dekat komen pun kita ada terima juga berkenaan dengan macam dia nak tanam, perikanan semua tu kan, macam lebih kepada perikanan ataupun peternakan tu. Mungkin lepas ni kita boleh bertemu dengan, jumpa dia orang ke untuk kita buat sesi macam ni untuk jawab soalan-soalan dia orang. So untuk kali ni, anak usahawan kita lebih fokus kepada pertanian, tanaman. Okey. Yeah. Jadi lepas ni mungkin Ain kena panggil juga untuk Jabatan Veterina, Jabatan Perikanan, sebab mereka pun ada insentif mereka tersendiri. Betul. So yang tersekap indah ini adalah pejabat kami di Ibu Pejabat di Kota Iskandar. So kalau ada usahawan nak datang, dipersilakan, dialuk-alukkan. Kalau nak tanya pasal insentif pun tidak ada masalah. Tetapi ini sekadar organisasi kita yang pengarah kita Tuan Haji Alam Daud bin Dawan lah. Alright. Di sini yang saya nak tunjukkan, kita ada 10 daerah di Johor. Di setiap daerah ada pejabat pertanian daerah tersendiri. Besar Jabatan Pertanian kita Ain. Jadi Ain, you hang ya Ain Okey. Jadi, macam saya kata tadi, ibu pejabat kita dekat Kota Iskandar. So kalau nak datang sini pun tak ada masalah, tetapi kami lebih prefer untuk usahawan-usahawan atau petani berjumpa sendiri pejabat-pejabat pertanian daerah kita. So contohnya daripada Segamat, tak perlu dah nak sampai datang ke Kota Iskandar. Tak logik. Alright. So di sini saya memperkenalkan secara ringkas pegawai-pegawai pertanian daerah kita. Di Segamat kita ada Cik Samri. Di Segamat di Tangkak kita ada Puan Nur Akmal, pegawai pertanian daerah kita. Di Muar kita ada Cik Faizal, Di Batu Pahat kita ada Puan Nur Mala, Di Pontian kita ada Cik Azizul Hafiz, di Kulai kita ada Cik Mazlan, di Johor Bahru kita ada Puan Nur Aizat, di Kota Tinggi kita ada Cik Hafiz Hussein. Ada banyak Hafiz. Semua nama Hafiz. Okey, so Hafiz Hussein di Pejabat Pertanian Daerah Kota Tinggi. Manakala di Mersing kita ada Puan Marfiah, dan di Keluang kita ada Puan Azlina. Ini adalah pegawai-pegawai pertanian daerah yang mentadbir ataupun menyelaraskan pertanian di daerah masing-masing. Jadi pegawai-pegawai pertanian daerah ini dibantu oleh APT ataupun kita panggil ejen pengembangan tanaman yang ada di setiap mukim. Jadi usahawan-usahawan, petani-petani, usahawan-usahawan tani, jangan risau. Kami sangat sedia membantu tuan-puan. Don't worry. Datang saja kepada pejabat pertanian daerah kami. Pejabat pertanian daerah kami sangat membantu, insya-Allah.
Kalau nak datang HQ pun boleh, tapi mungkin jauh lah kot. Alright, itu serba ringkas pertanyaan daripada Ain tadi yang minta saya menceritakan pejabat pertanian daerah, taburan-taburan pejabat pertanian daerah kita. So, 10 daerah di Johor, 10 pejabat pertanian daerah kita untuk menyelaraskan sektor pertanian di daerah-daerah di negeri Johor. Okey, saya teruskan ya Ain Betul, silakan. Alright. Okey. Strategi pelaksanaan ni saya tak nak cerita. Okey, saya tak nak cerita benda ni sebab kita ni pelanggan kita ni adalah pelanggan hari ini adalah usahawan-usahawan tadi. So ini adalah lebih kepada government punya cerita, saya tak nak cerita. Sebab saya nak cerita apa yang usahawan perlu tahu. Alright. Okey. Pertama, sebelum saya cerita sebelum saya senaraikan insentif-insentif yang ada di Jabatan Pertanian Negeri Johor, siapakah yang layak menerima insentif di bawah projek Jabatan Pertanian Negeri Johor? Ini paling penting. Kenapa Ain? Kalau tuan-puan tengok, tuan-puan tak layak untuk pohon, tak payahlah tengok rancangan ni. Maksud saya, tuan-puan tengok dulu siapa yang layak. Kalau tuan-puan layak, tuan-puan boleh tengok insentif dengan senang hati. Tak ada nanti. Kalau tengok, aku tak layak, buat apa aku nak tengok rancangan ni? Tapi kalau yang tak layak pun tak apa. Boleh tengok dan boleh share dekat kawan-kawan yang lain. Tapi yang layak ni untuk satu program ataupun ke 26 program tersebut? Ke 26 program saya rangkumkan. Okey. Jadinya kita tahu ni dulu, kalau tak layak memang ke 26 program tu memang tak layak. Yes. Okey. Okey. Tapi kalau kononnya lah nanti bila tuan-tuan puan-puan di Facebook tu tengok kelayakan insentif tu ada yang macam tak layak, mungkin boleh private message Facebook saya ke apa, boleh bercakap, tuan saya tak adalah elemen yang tuan cakap tu, boleh tak? Kita boleh bicara. Tak adalah. Kejam sangat macam tak layak, tak boleh. Macam tu tak adalah. Macam itulah, kita bukan macam tu. Dapat dia orang tak layak, buang. No, Jabatan Pertanian tak macam tu. Kita ada budi bicara kita, macam mana nak tolong orang. Sebab tanggungjawab kami adalah membantu usahawan sektor pertanian. Okey, ini ciri-cirinya. Yang pertama, Malaysian. If you Bangladesh ke Pakistan, you takkan dapat. Warga negara Malaysia, itu yang pertama. Okey. Tetapi kalau you owner tanah, you owner kebun, tapi pekerja you warga asing, itu tak ada masalah. Yang penting tukang owner kebun tu adalah Malaysia, orang Malaysia. Okey. Yang kedua, pengusaha sedia ada atau baru, sedia ada boleh, baru pun boleh, sangat committed, bersedia, bercita-cita tinggi, berminat dan berpotensi. Iaitu mestilah, saya rasa PUJB pun macam tu juga. Kalau usahawan yang ala-ala je, mesti korang pun tak mau terima kan. Jadi kita nak peserta yang betul-betul nak berjaya. Yang ketiga, okey, keutamaan. Saya sebut perkataan keutamaan terhadap peserta yang telah memulakan projek. Maksudnya dia dah mulakan projek dia dah berjalan, yang itu kami lebih utamakan daripada yang tanah kosong. Yang itu untuk penonton kena tahulah, kena fahamlah. Yang macam dah memulakan projek tu, dia ada tempoh ke? Macam kalau saya, macam contoh saya baru sebulan mula, boleh? Okay, at least kami lebih prefer 6 bulan ke atas lah. Okay. 6 bulan ke atas lah. Sebulan tu dia lebih kepada macam dia nak buat ke tidak, dia jadi ke tidak. Tapi mungkin sebab saya dah selalu bila saya bagi talk, peserta akan cakap macam tak nak tolong orang baru je. Okey, kenapa reasonnya kami mengutamakan peserta yang telah memulakan projek? Sebab sebelum ini ada projek yang kami beri kepada peserta yang baru mula. Kami dah bagi insentif berpuluh-puluh ribu, 2-3 bulan lepas tu dia tak buat projek tu. So wasting, merugikan duit kerajaan. Kerana itulah kami mengutamakan peserta yang telah memulakan projek. Alright. Yang keempat, untuk insentif tanaman, mestilah mempunyai hak milik tanah atau surat kebenaran mengguna atau sewa tanah. Benda ni paling penting, Ain. Tanah tak ada tanah out, kami tak dapat memberi insentif itu.
tanah sangat penting. Contohnya dia kata tanah ni Pak Long saya punya. Dia bagi saya sewa. Kami perlukan surat kebenaran Pak Long awak tu. Tanah sangat penting. Kalau tanah tak mencapai kriteria, bukan tak mencapai kriteria, tidak mencukupi syarat tanah, kami terus tolak permohonan itu. Iaitu kami tak boleh buat apa-apa. Jadi kepada penonton, tanah paling penting. Hak milik tanah, geran tanah ada. Kalau ada menyewa, mesti ada surat sewa. Yang itu paling penting. Okey, yang kelima, telah menghadiri mana-mana kursus berkaitan lah. Kalau pasal pisang, dia pernah hadir kursus pisang lah. Kalau pasal kerepek, dia pernah menghadiri kursus kerepek lah. Keutamaan diberikan kepada anjuran Jabatan Pertanian, tetapi kalau dia pergi kursus swasta pun tak ada masalah. Yang penting dia ada kursus supaya dia ada ilmu. Alright. Yang seterusnya, berdaya inisiatif. Apa maksud berdaya inisiatif ni? Tuan-tuan, puan-puan bersedia membiayai kos projek selain daripada insentif jabatan. Kerana Jabatan Pertanian tidak akan membantu mereka yang mengharapkan 100% bantuan kami. Okey, yang itu kena jelas ya akhirnya. Contohlah, dia nak buat projek tu nilai dia 20,000. So dia minta, okey ini senarai 20,000. Pagar 5,000, buat tanah 5,000, pam 5,000, pam semuanya 20,000. Saya nak 20,000. Kami takkan bagi. Kami perlukan komitmen daripada tuan-puan. Contohnya tuan-puan kata, cik saya buat pagar 5,000, yang lain cik tolong 15,000. Boleh. 15,000 kami tolong, bagi input, bagi baja, benih, tanah semua kami boleh tolong. 5,000 pagar you buat. Baru kami bagi. Dia ada, dia ada persen dia ke? Maksudnya ada persen, contoh 60% daripada jabatan, 40% daripada usahawan ke tak ada persen tersebut? Okey, yang persen-persen ni hanya beberapa projek sahaja yang ada percentage. Tapi kebanyakannya projek tak ada. At least kami nampak dia dah bersihkan tanah pun kami dah setuju, kami dah okey. Contohnya tanah berluka dia dah bersihkan tanah pun kami dah okey dah. Kami akan masuk insentif kami pula. Okey. Ini pentingnya kepada penonton ya, sebab kami nakkan usahawan yang berdaya inisiatif sendiri. Alright. Yang seterusnya, telah atau bersedia berdaftar untuk perolehan persijilan MyGap dan MyOrganic. Okey. MyGap ni kalau Ain pernah dengar MyGap? Pernah okey, alhamdulillah bagus. Okey. Biasanya kalau usahawan tani ni MyGap ni dia familiar lah. Persijilan untuk good agriculture practice. Biasanya ladang yang dah ada MyGap lagi senang untuk kami bagi insentif. Berbanding dengan ladang yang tak ada MyGap lagi. Tetapi kalau dia tak ada, masih boleh mohon? Boleh mohon. Dan biasanya ladang yang tidak ada MyGap, okey, ladang yang tidak ada MyGap tetapi berjaya berdapat insentif kami, borang pertama yang kami bagi adalah borang MyGap. Okey. Dengan arti kata lain, dapat je insentif jabatan, kena pohon MyGap. Jadi itu kepada penonton-penonton, yang penting MyGap mesti ada ataupun ke arah MyGap. Alright. Kalau ada MyOrganic, bonus. Alright. Yang seterusnya, belum pernah mendapat insentif untuk komoditi, crops atau lokasi yang sama dan insentif diberikan dalam tempoh 3 ke 5 tahun. Yang ini pun ada soalan daripada adalah dulu kita ada buat sesi dialog bersama Menteri Pertanian baru-baru ni. Pertanyaan ditanya oleh peserta adalah kenapa tempoh 3 ke 5 tahun? Tak boleh ke dapat tiap-tiap tahun? Okey, yang ini saya nak membetulkan persepsi orang 3 ke 5 tahun itu adalah konsep sebab kami nak sharing is caring. So biar semua orang dapat, lebih ramai yang dapat. Tetapi saya bercakap terus terang di hadapan penonton, tidak ada masalah untuk tuan-puan pohon setiap tahun. Sekiranya Ain, contohlah ditakdirkan pada tahun itu, tak ramai yang pohon. Contohnya lah, dia seorang je yang pohon. Dia boleh dapat. Tetapi sekiranya Pak Cik Ahmad dah dapat tahun lepas, Pak Cik Ahmad pohon tahun ni lagi.
Lepas tu Pakcik Abu tahun lepas tak pernah dapat. Tahun ni Pakcik Abu dapat, Pakcik Abu pohon. So kita akan bagi keutamaan kepada Pakcik Abu. Tapi saya ulang semula kepada penonton, kami tidak ada halangan untuk tuan-puan pohon tiap-tiap tahun. Tak ada masalah. Sebab permohonan tuan-puan tu kalau tak dapat tahun ini, dia akan bawa ke tahun kedua. Tak dapat lagi tahun kedua, dia akan bawa ke tahun ketiga. Kami akan bawa. Oh, tak perlu isi borang lah. Just bawa je. Maksudnya dia tak ada expired. Jadi bila tahun ni dia tak dapat, kita bawa ke tahun depan. Tak dapat tahun depan, bawa lagi tahun ketiga. Dia tak ada expired. Cuma sebelum kita luluskan tu, kita telefonlah balik. Cik, tahun lepas cik tak dapat tau, tahun ni cik dapat. Nak lagi tak barang ni? Mungkin dia kata, barang ni saya dah dapat lah, saya nak lain. Okey. Tapi at least yang saya nak cakap kat sini, tidak ada halangan untuk tuan-puan pohon tiap-tiap tahun walaupun dah dapat. So tak adalah orang kata Jabatan Pertanian tidak membantu, sangat-sangat membantu usahawan sebenarnya. Sangat-sangat membantu. Cuma kita bagi tempoh 3 ke 5 tahun tu macam saya kata tadi lah, sharing is caring. Pakcik Ahmad dah dapat, tahun ni Pakcik Abu lah pula. Macam tu. Tak ada masalah untuk minta. Okey, dan last kali tu kalau Puan Ain tengok kan, keutamaan kepada golongan belia. Okey, jika tuan-puan atas tu semua cukup syarat, bawah tu tiba-tiba lahir tahun 90, confirm insya-Allah dapat. Belia tu mungkin Cik Hafiz boleh terangkan daripada umur berapa sampai umur berapa? Adakah daripada umur 18 sampai 30 golongan belia ataupun sampai umur 40 ataupun sampai umur berapa paketnya di bawah jabatan? Belia yang diklasifikasi belia dalam Jabatan Pertanian, kita standardkan dengan belia klasifikasi Malaysia is kurang daripada 40 tahun. Okey. Kurang 18 ke 40 lah, 17 janganlah, pergilah SPM dulu. I cakap kurang 40 kan, yang 16 tahun pun datang pohon. Ambil SPM dulu. Alright. Okey, itu adalah ciri-ciri peserta kita. Dah habis 20 minit dah. Ciri-ciri belum masuk 26 gram lagi ni. Belum masuk lagi cerita pasal insentif. Itulah aku ni kalau bercakap susah nak berhenti Ain. Okey, teruskan. Yang ini yang ini yang tuan-puan nak tengok sangat. Senarai projek-projek insentif kita bawah Jabatan Pertanian Johor. Ini yang tuan-puan nak tengok sangat. Semua tak sabar ni. Alright. Okey, peruntukan kita ada peruntukan persekutuan, negeri dan penjana. Penjana ni peruntukan special ya. Alhamdulillah Kerajaan Negeri Johor dapat ya. Dengan bantuan Exco kita, mantan kita Exco yang lepas, dengan bantuan kita dapat peruntukan penjana, tapi khas untuk 2021 dan 2022 sahaja. Special ni, penjana khas untuk Kerajaan Negeri Johor. Alright. Sekejap ya, ada staff saya pula ni. Okey, ada apa lagi? Alright, okey. Alright. Okay, alright. So kita pergi ke insentif kita, Ain Boleh. Alright. Program yang pertama tuan-puan. Okay, kalau tak sempat nak catat, ambil gambar je. Program pembangunan industri pengeluaran tanaman makanan utama. Tengok Jabatan Pertanian sangat telus. Kami tak ada sorok-sorok Ain. Saya terus terang je berapa juta kami dapat. Saya tak ada sorok-sorok. Tak kuasa nak sorok-sorok. Benda tak perlu disulitkan, tak payah nak sulit. Jadi yang pertama, kita ada pembangunan industri buah-buahan jangka panjang. Buah-buahan jangka panjang ni adalah buah-buah yang hasil tuaiannya itu 3 tahun ke atas. Contohnya durian, rambutan, manggis. Yang dia punya tempoh matang dia tu 3 tahun ke atas. Nangka, cempedak. Yang itu buah jangka panjang 1.485 juta kita ada. Saya tak payah pecahkan negeri. Kalau tuan-puan tengok N tu apa? N tu negeri. F tu federal, persekutuan. P tu penjana. Okey. Tuan-puan kepada di rumah tu tak payah tengok ni. Tak penting untuk tuan-puan. Tuan-puan tengok ni je. 1.485 juta tu. Alright. Untuk buah jangka pendek, kita ada 1.6 juta. Buah jangka pendek ni yang dia punya tempoh harvest dia kurang daripada 3 tahun. Okey. Pisang, tembikai, betik, yang kurang 3 tahun. Ada 1.6 juta dekat Jabatan Pertanian.
Okey, yang ketiga, pembangunan industri kontan. Kontan ni akhirnya adalah tanaman-tanaman cash crop. Okey, cash crop yang kurang lebih, dia macam kurang lebih jangka pendek juga tadi. Tapi dia ada special term dia kontan, dan juga kontan ni kadang-kadang adalah tanaman-tanaman yang kita boleh bawa ke produk industri hiliran. Ubi-ubi, jagung, tebu, itu tanaman kontan lah. Alright, ada 0.5 juta, 500,000, dan di bawah pembangunan industri sayur-sayuran kita ada 1.4 juta. So kepada pengusaha sayur-sayuran, saya tahu soalan awak nak tanya apa pengusaha-pengusaha. Sayur apa boleh Cik Hafiz? Any sayur. Sayur ada dua kategori Ain sayur buah dan sayur daun. Okey. Sayur buah macam cili, petola, timun, sayur buah, sayur daun macam kangkung, sawi, semua boleh. Okey, saya cakap dengan tuan-puan kat depan ni, semua jenis sayur boleh. Minta aja. Okey, dengan arti kata lain yang saya nak cakap dekat sini, Ain, tidak ada tanaman makanan, saya cakap makanan tidak ada tanaman makanan yang tidak ada bantuan dekat Jabatan Pertanian. Cakap je lah you tanam apa. Ada bantuan. Bukan bantuan, kita tak bagi bantuan. Insentif. Cakap je lah tanaman apa. Ada insentif kat Jabatan Pertanian. Cuma Ain, jangan minta insentif tanaman ketum. Kami tak ada. Pengusaha ketum, awak buatlah kertas kerja tebal macam tesis pun, awak bawa ke kita, kita takkan luluskan apa-apa. Kita je, ketum ya. Ketum boleh minum, tanaman makanan lah tu boleh minum. Minta maaf, iaitu kami tidak mengiktirafnya ya. Alright. So, okey. Ini saya menceritakan kepada tuan-tuan puan-puan apa yang tuan-puan boleh dapat. Okey, ingat ya, Jabatan Pertanian tidak pernah bagi duit. Okey, kami bagi perolehan lah. Bukan dalam bentuk wang. Dalam bentuk kerja ataupun bekalan. Alright. So, di sini kalau tuan-puan boleh tengok, saya rangkumkan je projek buah jangka panjang, projek buah jangka pendek dengan projek kontan saya rangkumkan sebab lebih kurang sama dia punya perolehan dia. Okey Ain. Dekat sini nanti saya akan cerita panjang lebar sikit sebab next projek nanti skop dia lebih kurang sama. So saya tak perlu cerita panjang. So dekat sini perolehan yang kita boleh buat ya, antaranya penyediaan kawasan, infrastruktur ladang, pusat pengumpulan hasil. Okey, infrastruktur ladang tu jalan ladang ke, sistem peparitan ke, sistem pengairan ke, infra ladang lah. Semua boleh. Yang kedua, bahan atau peralatan ladang, jentera pemodenan ladang serta mesin kecil yang berkaitan. Mesin-mesin kecil yang berkaitan. Yang ketiga, input-input pertanian dan bahan penggalak tumbuhan tanaman yang berdaftar menggunakan konsep pengurusan proses bersepadu atau IPM. Input pertanian ni apa ya? Akhirnya contohnya macam benih, anak pokok, baja, racun pun input pertanian, tetapi Jabatan Pertanian Negeri Johor tidak membuat perolehan racun. Sebab kita nak menggalakkan free pesticide sekarang. So racun kami tidak akan ada insentif untuk racun lah. Baja ada. Jadi tuan-puan, saya tahu baru-baru ni berlaku rungutan tentang peningkatan kos baja yang agak meningkat Ain. So ini adalah insentif kerajaan, Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri Johor untuk mengurangkan beban petani dengan kami memberikan insentif pertanian untuk bahan input pertanian. Untuk baja saja tahun lepas ya Ain, kurang lebih hampir juta jugalah kita bantu petani kita untuk baja. Itu salah satu insentif kita lah. Okey, yang keempat, pagar, sistem pengairan, stor, papan tanda, jaring teduhan dan peralatan berkaitan. Pagar lah, kadang-kadang ladang ni masuk lembu, masuk kinzin, nak kena pagar. Okey, kita bagi pagar. Tak ada masalah. Tapi ikut spek kita lain, janganlah minta pagar-pagar yang berkerawang-kerawang tu, memang hidup lah kita bagi. Kan? Kita bagi pagar yang sesuai. Jabatan Pertanian, saya nak pagar kerawang, rod iron yang macam kat rumah saya, memang tak dapat lah. Yang relevan. Okey. Yang kelima, tapak pencabahan, semaian benih, jaring kali serangga, jaring teduhan, trellis, junjung dan peralatan berkaitan. Lepas tu perolehan teknologi baru ke arah peningkatan hasil. Jika ada teknologi-teknologi baru pun kami boleh
bagi insentif dan juga penyediaan kemudahan lepas tuai. Okey, penyediaan kemudahan lepas tuai ni contohnya you nak ada lepas tuai, you nak buat ada mission apa-apa untuk penuaian pun boleh pohon. Jika tengok dekat sini Ain kadar maksimum dia okey. Kadar maksimum 15,000 ke 20,000 per hektar. Banyak tak? Banyak kan? Lebih gaji sebulan kita tu. 2-3 bulan gaji tu. 15 ke 20,000 per hektar 2-3 bulan punya gaji tu. Alright. Jadi, yang saya nak mention kat tuan-puan di hadapan saya kata kat situ kadar maksimum. It is maximum ya. 15 ke 20,000 per hektar. So, sebab kadang-kadang ada yang bertanya, kami hanya dapat 10,000 je. Sebab kami kata maksimum. Mereka akan dapat insentif mengikut keperluan sahaja. Mungkin keperluan dia 10,000. Jadi kami tidak akan bagi semaksimum yang ada. Tetapi contohnya lah macam kadar maksimum dia 15,000. Tahun ni dia dapat 10,000. Tahun depan dia boleh dapat tambahan lagi 5,000. Macam tu. Cuma itulah sebab kadang-kadang diorang merungut. Diorang kata, Cik Hafiz cerita bagai nak rak 20,000 per hektar, kami dapat 5,000 je. Okey, pertama kami bergantung kepada pertukaran yang sedia ada. Yang kedua, kami bergantung kepada berapa banyaknya pemohon yang memohon. Yang ketiga, kami bergantung kepada kelayakan you. Kalau you layak 5,000 saja, pagar you besar ni je, kenapa you nak buat pagar besar ni? Itulah contohnya. Baja you perlu dapat 20 beg je, kenapa I nak bagi you sampai 30 beg? Itulah maksud dia. Dia Cik Hafiz, macam skop perolehan ni dia Ain hang Ain? Tak. Ain hang. Okey dah okey. Okey, macam skop perolehan ni dia boleh dapat ketujuh-tujuhnya ataupun salah satu sahaja. Dia boleh rangkuman. Okey. Contohnya dia nak jentera ladang tu nilai dia 5,000 contohnya. Dia ada balance lagi kan. Lepas tu dia campur baja. Lepas tu dia campur sistem pengairan dapat 20,000. Boleh? Okey. Cik Hafiz, sebelum kita pergi next slide tu, ada soalan daripada kita punya komen dekat usahawan ni lah, dekat kita punya Facebook. Daripada Vaisu Mataci. Dia tanya kalau dia tanya penyediaan kawasan tu dari segi bagaimana tuan tak faham bab ni. Contoh saya nak tanam jagung, adakah pihak pengurusan boleh menyediakan tempat? Okey. Penyediaan kawasan ni lebih kepada contohnya macam saya kata tadi, kalau tanah tu berluka ke apa, kita membersihkan kawasan, kita membersihkan berluka itu. Tetapi yang itu kita kurang buat sikit lah. Sebab apa? Penyediaan kawasan, sebab macam saya kata awal-awal tadi, kita perlukan komitmen daripada petani. So kita tak nak bila kita bersihkan kawasan, sekali buat benda lain. Okey. Jadinya kalau dah ada kawasan, bersihkan, lepas tu baru pergi Jabatan Pertanian. Ya, betul. Tetapi skop penyediaan kawasan tu ada. Skop penyediaan kawasan tu ada. Cuma kami kurang bagi skop penyediaan kawasan tu. Tetapi untuk menjawab soalan tuan apa tadi nama dia? Tuan Vaisu Mataci. Daisho Okey. Soalan dia tentang persediaan tempat itu, yang itu kita tak ada. Mungkin dia penyediaan kawasan tu kami menyediakan tempat. Itu tak ada. Itu Jabatan Pertanian tidak ada tanah banyak untuk disediakan untuk diberikan kepada petani. Kita adalah projek-projek yang tanah kita tak banyak. Tapi penyediaan kawasan itu bukan membawa maksud kami menyediakan tanah. Bukan. Saya teruskan? Okey. Ni 3, buah jangka panjang, buah jangka pendek dan kontan. Okey, next yang saya cerita pasal sayur tadi. Sayur ni saya asingkan sebab dia ada skop, dia ada special sikit. Okey. Skop perolehan dia sama. Apa yang boleh dipohon, apa yang boleh diperoleh, apakah bekalan yang diperoleh, sama je. Sama je. Cuma berbeza dekat sayur ni kadar insentif dia lah. Kalau kat situ kita tengok, dia ada geran padanan dengan kadar 50-50 untuk mekanisasi, automasi dan teknologi pintar seperti IoT, Internet of Things, yang melebihi 15,000 per unit. Kadar maksimum dia 50,000 per peserta. Yang ini biasanya syarikat besar. Kalau ada syarikat sayur nak buat nakkan mekanisasi, mungkin nilai dia, harga dia mungkin
100,000 ya. So geran padanan kita 50-50. Maksud 50-50 tu 50 kerajaan, 50 lagi syarikat. Dengan maksimum dia 50,000. So contohnya nation itu 80,000, 40,000 ditanggung oleh kerajaan, 40,000 ditanggung oleh syarikat lah. Ini biasanya syarikat-syarikat yang besar. Yang kedua, geran padanan dengan kadar 40-60, 40% kerajaan, 60% syarikat bagi pembangunan pertanian vertikal ataupun kalau Ain pernah dengar vertical farming. Vertical farming biasanya contohnya dalam kilang tanaman, dekat dalam apa begitu? Lupalah, dalam struktur bangunan struktur tu yang itu kita ada dengan kadar 200,000 per syarikat. Tapi yang ini biasanya syarikat besar yang ini dia punya kertas kerja kena detail sikit lah sebab nilai dia pun tinggi. Ini biasanya syarikat-syarikat yang ada teknologi tersendiri kebiasaannya. Yang Maksud Cik Hafiz yang macam trend orang tanam sayur dekat dalam bangunan macam tu. Dia panggil macam vertical farming lah. Alright. Yang ketiga ni kalau untuk penanaman konvensional, kita ada kadar maksimum 15,000 per hektar. Yang ini yang usahawan-usahawan tani biasalah. Yang nombor 1 dengan 2 tu lebih kepada syarikat besar. Yang nombor 3 ni usahawan-usahawan kita lah, usahawan petani kita. Okey. Sistem penanaman secara konvensional kadar maksimum dia 15,000 per hektar. Apa yang boleh dapat dengan 15,000 tu boleh tengok dekat skop perolehan tadi. Dan nombor 4, sistem penanaman teknologi tinggi seperti fertigasi, hidroponik, pertanian vertikal dengan kadar maksimum 50,000 per peserta dengan minimum at least ada 50,000 polybag. Kenapa tu? Cakap pasal fertigasi ni tu lah, ada yang tanya dekat sini, saya daripada Musama Taib ni, saya sekarang mengusahakan fertigasi cili centil, boleh mohon ke? Maksudnya boleh lah untuk program ni. Boleh sangat, dia boleh dapat 15,000 per hektar. Okey. So Encik Puan Musama Taib boleh pergi ke Jabatan Pertanian terdekat. Pergi pejabat pertanian daerah terdekat. Okey, daerah. Nak pergi HQ pun boleh, tak ada masalah. Tapi nanti siasatan pun still orang daerah kena siasat. Ya? Saya teruskan. Boleh. Tapi sebelum tu, Cik Hafiz tadi kan Cik Hafiz cakap ini untuk syarikat yang besar, untuk syarikat yang biasa. Adakah program-program ni ada yang boleh digunakan untuk kebun komuniti? Sebab ada soalan daripada Haniza Muhammad Syahir dia tanya, adakah ini boleh digunakan untuk macam dibuat program komuniti lah? Boleh ke apply? Apa nama dia tadi? Haniza Muhammad Syahir. Okey, lelaki Ya. Okey, Encik Haniza kena tunggu saya sampai habis sebab program komuniti ada kat bawah nanti. Kita ada 26 program. So baru nombor 1. Kena tunggu sebab ada program Encik Azizan nak tu. Don't worry. Okey. Okey, teruskan Alright. Okey, yang seterusnya adalah program di bawah Taman Kekal Pengelolaan Makanan TKPM. Yang ini saya tak nak cerita lanjut sebab yang ini lebih kepada Jabatan Pertanian punya high impact project lah. Projek kami, tanah kami cari, tapi peserta daripada luar, tapi ada interview dia semualah. Yang ini saya tak nak cerita panjang lah sebab ini adalah Taman Kekal Pengelolaan Makanan. It is a Jabatan Pertanian punya kelola. Yang ini saya tak nak cerita panjang. Cuma mungkin ada usahawan-usahawan kat dalam ni yang familiar dengan perkataan Taman Kekal Pengelolaan Makanan TKPM ni. Peserta-peserta TKPM adalah perlu ditemuduga kerana kadar sewanya agak rendah sedikit dan kami memerlukan orang yang sangat committed. Sangat committed dan juga kalau boleh individu atau syarikat itu mempunyai keuangan yang kukuh. Baru boleh masuk Taman Kekal Pengelolaan Makanan lah. Alright. Okey. Yang ni saya teruskan. Okey. Yang seterusnya saya ceritakan semua sebab saya nak semua orang tahu apa yang Jabatan Pertanian ada, ya. Yang kedua adalah program penggunaan sawah padi. Saya takkan cerita panjang yang ini sebab yang ini hanya untuk kelompok sawah sahaja. Dan biasanya kelompok sawah dah maklum dah apa insentif yang diorang ada ni. Cuma saya nak maklumkan dekat Ain, dekat penonton, Jabatan Pertanian Negeri Johor ada 3.05 juta. Kerajaan negeri bagi 850,000, penjana bagi 2.2 juta.
untuk kemajuan 10 sawah luar jelapang di Johor. Itu je nak cerita. Okay. Alright, saya teruskan Ain. Silakan. Okay, Ain kena langguk ke apa sebab aku takut kau hang. Okay, next Ain. Program tadi kita cerita pasal buah jangka panjang, buah jangka pendek, kontan, sayur. Cik Hafiz, saya tanam halia. Halia nak letak bawah sayur ke? Ada tempat specialnya. Di bawah program pembangunan komoditi berpotensi. Yang pertama, kita ada pembangunan industri herba dan rempah ratus. Okey, nilai dia 230, peruntukan dia RM213,500. Okey, apa yang tuan-puan boleh dapat, saya tak cerita panjang sebab apa yang tuan boleh dapat lebih kurang sama je. Lebih kurang sama dengan projek sebelum ni. Benda yang dapat lebih kurang sama. Cuma yang saya nak mention kat sini, dia ada dua komponen. Okey, yang komponen pertama adalah perladangan herba dan rempah ratus serta tanaman pengeluar minyak pati secara komersial, yang itu boleh dapat 20,000 per hektar. Okey, contohnya lah dia tanam misai kucing. Dia boleh dapat 20,000 per hektar. Komponen kedua, pembangunan pusat pengumpulan, pengeringan dan memproses bahan mentah ladang komersial tu. Contohnya dia dah ada misai kucing tu, dia nak proses misai kucing tu jadi tablet ke, jadi herba ke apa benda kan. Yang itu kita ada kadar insentif maksimum 200,000 per usahawan. 200,000. 200,000. Itu maksimum ya sayang ya, 200,000 maksimum. Tapi kalau you tengok kita pun ada 213,000 saja. So mungkin tak dapat maksimum itu. Tetapi cuma saya nak cakap sebab pembangunan herba ini di bawah Kementerian Pertanian punya peruntukan. So biasanya ada permohonan kita hantar, ada permohonan kita hantar. Walaupun tuan-puan nampak kat sini ada 213,000 sahaja, sekiranya ada permohonan kami angkat ke Kementerian Pertanian di Putrajaya. Jika Jabatan Pertanian di Putrajaya approve, insya-Allah dapat. Kiranya peruntukan ini mungkin boleh berubah, mungkin. Alright. Saya tak akan cerita detail sebab apa yang perolehan yang boleh diperoleh tu sama je dengan yang atas tadi. Alright. Siapa ambil gambar penonton ambil gambar. Okey, yang ini Ain, ni saya senaraikan jenis-jenis herba dan rempah ratus yang kita terima. Okey, yang kita boleh terima, okey. Untuk projek ini serai, halia, okey tuan-puan. Ain dan especially tuan-puan kat depan ni. Kepada pengusaha yang berminat, tapi kalau boleh dia bijak pandai lah, dia ada ilmu lah dalam bidang halia. Sebab halia SSL kita sangat rendah. Okey, kadar SSL negara bukan Johor negara 16% saja Ain, sebab tu kita banyak import halia. Jadi usahawan halia kalau pohon insya-Allah boleh dapat. Okay, so macam ada pendengar yang tak tahu nak tanam apa, dia boleh tanam halia. Saya pun tanam halia, satu pokok. Satu pokok jangan hantar borang insentif kat kita ya. Kita pulang balik. Okey. Halia pun Ain sekarang ni dah banyak orang buat secara vertikasi ya. So boleh pohon lah. So kepada pemohon kepada usahawan-usahawan tani di luar sana, kalau ada ilmu tentang penanaman halia, kalau pohon insya-Allah. Sebab halia memang sangat diperlukan untuk meningkatkan kadar SSL negara. Kat sini ini ada senarai lah sirih, limau kasturi, limau purut, kari. Orang kita makan kari kan selalu. Limau nipis, roselle, lada hitam, petai. Kau penggemar petai kan Ain kan? Sasha inci, serai wangi, semualah apa yang ada kat sini semua ni. Kunyit, buah keras, pandan, kunyit hitam, halia bara, tongkat ali. Ni semua ni yang herba-herba yang popular dan yang boleh diterima masuk insentif kita. Okey. Mana yang tak ada dalam senarai ni bukan saya kata tak boleh ya. Boleh pohon, cuma yang ni yang saya kata popular. Alright. Okey, next. Masih lagi bawah program pembangunan komoditi berpotensi tetapi untuk industri cendawan. Tadi herba, yang ini cendawan pula. Kepada pengusaha-pengusaha cendawan sekalian,
kita ada 240,000 peruntukan untuk cendawan. Okey, apa yang tuan-puan boleh dapat? Okey, cendawan saya cerita sikit sebab dia lain sikit dengan yang sebelum ni. Okey, yang pertama, sub projek pengeluaran cendawan ni, untuk pengeluaran cendawan kita ada insentif maksimum sebanyak 40,000 per peserta. 30,000 ke 40,000 per peserta yang merangkumi membina naik taraf rumah cendawan, bangsal, bilik pemeraman, suntikan, bilik suntikan. Ni kalau Ain nak tahu, sebab cendawan ni dari suntik semua tahu, dia punya bongkah tu. Jadi store, bahan input, pusat kumpulan, tuan-puan boleh baca sendirilah kat situ. Banyak. Okey, itu untuk projek pengeluaran cendawan. Yang kedua, kita ada juga untuk projek pengeluaran benih cendawan. Contohnya, tuan-puan membuat bisnes ataupun membuat perniagaan benih cendawan pun ada insentif maksimum sebanyak 55,000, okey, yang merangkumi pembinaan makmal serta peralatan dan kelengkapan makmal. Banyak tu. So far kebanyakannya lah, sebab apa hari ni saya faham yang tuan-puan ni rumah cendawan sendiri dah mahal. Rumah cendawan sendiri pada dalam 20,000 ke 25,000 dah. Jadi kalau Ain tengok kan 240,000 tu mungkin dalam tak sampai 10 orang pun penerima kita. Tak sampai pun 10 orang penerima kita. Sebab tu saya cakap tadi, permohonan itu pohon sahaja. So tak dapat tahun ni, bawa tahun depan. Tak dapat tahun akan datang. Alright. Okay, so tu cendawan. Next kita pergi ke kopi. Okay, kepada pengusaha kopi. Okay, kopi pun saya nak titik beratkan juga. Sebab apa? Especially kita buka kepada semua variety, tetapi kita lebihkan kepada Liberica. Sebab Liberica ni kopinya hanya ada benihnya di Johor sahaja. Liberica satu-satunya di Johor sahaja. Jadi pengeluar benih kopi, especially Liberica, kalau pohon insya-Allah dapat. Tahun ni kita ada 355,000. Skop perolehan seperti tertera lah, sama je. Input, pembangunan infra, jalan ladang, peredaan kawasan penyakit, sama je. Lebih kurang sama je. Cuma kita ada special ni kat bawah ni, program pengendalian lepas tuai hasilan kopi, di mana fasiliti aktiviti pengendalian lepas tuai. Contohnya daripada kopi tu, okey, nak dijadikan serbuk ke apa. Yang itu kita ada insentif untuk dia. Termasuk juga untuk tujuan promosi lah. Okay. Alright. So ini untuk kopi. Okay, next. Madu. Tadi kita cerita herba. Kita dah cerita kopi. Kita dah cerita cendawan. Last kali, madu. Okay, madu. Ain suka bermadu? Oh, bahaya soalan ni. Oh. Minum sebelah baik, bagus untuk kesihatan. Okey, untuk madu, kita ada pembangunan industri madu. Okey, bantuan yang kita dapat adalah hive ni kan. Hive ni mahal ni, satu hive ni ya. Okey, kita bagi hive ataupun rumah kelulut, alat-alat kelengkapan, koloni lebah, koloni kelulut, ratunya, set pakaian pun kita boleh bagi, mesin pengempar, mesin pam madu, sangkar koloni, rak, bahan binaan, anak pokok untuk apa? Sumber madu tu kan, media semayan, tray semayan, okey. Minimum at least dah ada 10 hive kelulut atau 20 hive madu yang telah beroperasi lebih dari setahun. Itu syarat kita. Okey. Pertama, dah beroperasi lebih setahun. Yang kedua, at least tuan tanah tu dah ada 10 hive kurang lebih kelulut. Kalau lebah madu at least ada 20. Baru kita akan tambah. Kita akan tambah. Okey. Yang itu kita bagi 30,000 per projek. RM30,000 per projek. Yang kedua, pusat kumpulan dan prosesan madu, jika ada usahawan yang nak memprosesnya. Tadi untuk buat madunya, ini nak memprosesnya. Daripada madu nak jadi apa? Nak dibotolkan, nak dijadikan sabun, nak dijadikan makanan, apa-apalah. Yang itu kita ada kadar maksimum RM100,000 per projek. Alright. Okey, itu madu. Okey, next. Okey, next, Ain, kita ada program penggunaan industri asas tani. Yang ini pun ada semalam soalan saya lupa nama dia, Cik Farouk ke apa, saya lupa. Dia tanya saya,
Cik Hafiz, sektor pembuatan boleh tak? Saya tanya pembuatan tu apa? Lepas tu dia cakap pembuatan tu macam saya buat cili kering jadi sos. Itu bawah industri asas tani. Sebab ada orang confuse. Kadang-kadang diorang panggil industri asas tani. Kadang-kadang diorang panggil industri hiliran. Benda-benda tu sama. Namanya berbeza, ceritanya sama. Okey. Jadi, untuk industri asas tani, tuan-tuan, puan-puan, sayang-sayang saya kat luar tu semua, okey, kita ada 5 program untuk industri asas tani. Yang pertama, kita ada program pembangunan usahawan pertanian dan industri makanan dan geran pendanaan change upgrade product atau kita panggil CUP. Okey. Tak ada RM. Kenapa? Permohonan dia dibuka sentiasa sebab dia duit di bawah Kementerian Pertanian Putrajaya. Dah ada orang pohon kita hantar. Ada orang pohon kita hantar. Maksudnya proses tu bukan dekat Johor, direct dekat HQ. Johor kumpulkan maklumat, pemohon semua, siasatan semua daripada Johor, tetapi perakuan daripada Johor, kelulusan di Putrajaya. Cuma Putrajaya tak bagi duit tu dekat Johor. Macam contohlah dia kata Johor dapat 100,000, dia tak cakap. Ada permohonan angkat. So ini baguslah, ini bagus. Maksudnya kalau dia tidak spesifik. Johor you 100,000 ya, dia tak cakap. Ada permohonan kita angkat. Macam tu. Okey, sama juga dengan yang kedua ni, pembangunan usahawan pertanian dan industri makanan high impact project HIP pun sama, permohonannya sentiasa dibuka. Okey, nanti saya akan cerita apa itu CUP, apa itu HIP. Ya. Lepas tu kita ada 3P, iaitu pusat pemprosesan, pembungkusan dan pemasaran. Permohonan sentiasa dibuka. Dan kita ada program pembangunan industri asas tani. Yang ini yang 1 juta, yang ini nanti saya cerita. Lepas tu kita ada juga program Perintis Keusahawanan Pertanian Johor PKPJ. Okey. Masa kita dah tak banyak, saya kena cerita laju ni. Okey. Sejam lebih sikit-sikit bolehlah Yang penting penonton kita yang kita cintai ni dapat apa yang saya nak bagi tahu ni. Okey, untuk CUP tu, okey, kalau tuan-puan tengok dekat sini, syaratnya dia tuan-puan di tahap 1, 2 atau 3 iaitu nilai jualan kasar tahunan kurang daripada 300,000. Boleh pohon yang ini. Okey. Bantuan yang ditawarkan kajian nutri jangka hayat produk, reka bentuk, pembungkusan, pelabelan. Kan kalau daripada bungkusan macam ni nak jadi bentuk segitiga, boleh guna program ini. Penambahbaikan premis boleh, ya. Perolehan papan tanda perniagaan, nak buat besar gagah ada lampu-lampu cantik nak bagi orang nampak, boleh. Alright. Tetapi untuk CUP ni, okey, CUP kita bagi CUP kerajaan membiayai jumlah kos projek termasuk cukai jualan adalah pada kadar 70% dengan maksimum 60,000. Okey, jadi 30% lagi perlu ditanggung oleh usahawan. Okey, contohnya dia nak beli mesin tu harga dia 50,000. 50,000, kerajaan akan tanggung 70%, 30% daripada 50,000 tu ditanggung oleh usahawan. Okey, jelas Okey, ini untuk CUP. HIP pula ataupun dipanggil high impact product. HIP pula pemohon adalah di tahap 4 atau 5. Tahap 4 itu nilai jualan kasar setahun dia 300,000 ke 500,000 dan tahap 5 ni jutawan, ni semua geng-geng jutawan ni. 500,000 ni ke 1.5 juta lah. Ni geng-geng jutawan lah ni. Geng-geng jutawan. Okey, yang ini bantuan yang ditawarkan boleh sama macam CUP tadi, cuma bezanya usahawan perlu bayar 50%, kerajaan bayar lagi 50%. Dengan kadar maksimum 200,000 sahaja. Alright. Ni tuan-puan boleh ambil gambar. Kalau saya cakap laju ataupun tuan-puan macam tak faham sangat, tak apa, pergi daerah. Pergi pejabat pertanian daerah. Pergi pejabat pertanian daerah tanya, Cik Hafiz ada cerita dulu pasal HIP tapi saya tak faham sangat lah, dia cerita laju sangat. Nanti orang daerah boleh tolong ceritakan. Oh, yang kalau saya nampak dekat sini, ada kelayakan, pertubuhan ataupun keperluan. Boleh apply lah yang ni? Betul tak? Boleh. Boleh. Maksudnya tadi soalan daripada Cik Haniza tu, ada dekat program ni macam program persatuan ataupun komuniti, dia boleh apply untuk program HIP ni? Ni lain.
Bukan. Yang komuniti yang Khadijah kata tadi ada setanaman, itu program komuniti. Walaupun dekat sini kerja kelakkan tu koperasi berdaftar. Ya boleh, ini boleh tapi ini untuk industri asas tani. Okey. Industri hiburan. Okey, ini sajalah yang telah mendapat HIP kita. Salih Food ya dekat Batu Pahat, popular, dia punya produk pun dah sampai ke Singapura. Alright. Seterusnya, okey, yang ini adalah program pembangunan industri asas tani 1 juta di bawah Kerajaan Negeri Johor. Okey, yang ini tuan-puan boleh tengok kadang-kadang ada beberapa sub projek. Yang pertama kita bantu daripada mesin peralatan, nak mesin apa, cucuk sate lah, mesin blender cili lah, semua boleh. Kadar maksimum 15,000 per peserta. Okey, yang kedua, Cik Hafiz, saya nak bina bengkel lah, produk saya banyak sangat, tak tahu nak letak kat mana, saya nak bina bengkel baru. Boleh, kita bagi 50,000 per peserta. Membantu membina baru bengkel pemprosesan makanan mengikut prosedur mesti dan ke arah GMP. Khidmat perundingan, penyediaan dokumentasi semua. Kita komplit 50,000 per peserta. Dapat satu bengkel. Siapa nak bagi 50,000? Gaji kita berapa bulan tu Ain? 10 bulan. Siapa nak bagi? 50,000 per bengkel satu bengkel. Okey, ini yang 50,000 ni membina baru. Okey, tanah kosong dia nak bina baru, itu 50,000. Okey, ada juga usahawan, Cik Hafiz saya dah ada dah tapi saya nak besarkan kat tepi ni. Saya nak tambah tepi ni. Itu menaik taraf. Menaik taraf kita bagi 25,000 per peserta. Dia dah ada, dia nak tambah je. Okey, dan yang keempat adalah pembangunan teknologi pembungkusan, packaging. Ni sama yang macam saya kata tadi lah, yang packaging tadi. Bentuk macam ni, nak ubah bentuk yang lebih futuristik supaya orang lebih menarik. Kita bagi juga packaging dengan kadar 25,000 per projek. Ini semua tuan-puan, sayang-sayang, kadar maksimum maksimum. Sebab nanti dia cakap, Cik Hafiz kata packaging 25,000, kenapa saya dapat 10,000 je? Itu maksimum. Yang itu kena jelas. Okey, yang ini harap-harap tuan-puan dah boleh ambil gambar dah. Okey. Yang ni ramai yang minat ni. Pisang nak buat kerepek, semua kat sini. Pisang nak buat kerepek pisang. Nak buat jelly kelapa, boleh kat sini. Santan, boleh. Alright. Okey, itu tadi nama projek dia program pembangunan industri asas tani. Okey, yang seterusnya adalah Perintis Kesusahanan Pertanian Johor, PKPJ. Ada 1.1 juta. Okey, actually PKPJ ni adalah kita bagi kepada orang yang baru nak up dan juga dah sederhana up. Kita bagi kelonggaran kepada orang-orang beginilah. Syaratnya rakyat negeri Johor, mesti rakyat negeri Johor. Rakyat negeri Melaka yang datang negeri Johor tak boleh. Dia wajib rakyat negeri Johor. Sebab apa? Ain, PKPJ ini adalah bawah kerajaan negeri Johor. Special untuk rakyat Johor. Tuntutan daripada kerajaan negeri Johor. Kerajaan negeri Johor. Special untuk rakyat Johor. Bagus tak kerajaan negeri Johor ni? Kan? Okey. Rakyat negeri Johor atau mereka yang telah bermasautin, silap, saya minta maaf. Tadi saya kata Melaka yang duduk Johor tak boleh kan? Saya silap. Boleh bermasautin negeri Johor skopnya 5 tahun. Boleh. Okey. Berusia 18 ke 60 tahun. Projek pemprosesan makanan sahaja, perusahaan milik sendiri skopnya setahun. At least setahun ya Ain ya. Dan ada SM. Kenapa? Dah kena stop ke? Alamak. Tak. Okey. Lepas tu memiliki akaun bank simpanan. Pemohon wajib ada typhoid. Ni saya rasa PUJB familiar juga sebab PUJB pun banyak juga usahawan asas tani ni kan. Typhoid wajib ada ya tuan-puan sebab banyak tuan-puan, sayang semua, kebanyakannya yang kena reject tak ada typhoid. Macam, alah saya tak ada suntikan typhoid, sebab tu je kena reject. Sebab itu ada syarat. Lepas tu perusahaan beroperasi sepenuh masa, projek berkumpulan dalam lebih 3 orang ahli dan keluarga instrumen berlainan. Okey. Projek ni dia ada 2 dia ada skala kecil dengan skala besar. Projek skala kecil ni, okey, bantuan dia biasalah mesin lah, pembungkusan lah apa, maksimum bantuan kita bagi 10,000 untuk individu dan kelompok 20,000.
dengan kadar kasar usahawan pengeluaran setahun adalah 200,000. 200,000 pengeluaran kasar usahawan, 200,000 ringgit setahun. Manakala projek skala besar, maksimum dia 50,000 untuk pengeluaran kasar 150,000 setahun. Okey, sebab tu saya kata PKPJ ni kita nak bantu orang-orang yang baru nak up dan juga yang sederhana. So macam kadar 20,000 setahun ni kan, yang ini orang-orang yang baru. Orang-orang yang baru Kalau kita tengok 20,000 setahun ni, ini bagi 12, kurang lebih tak sampai 2,000 pendapatan diorang Ain. Tak sampai 2,000. Jadi PKPJ inilah ruangan untuk kita bantu orang-orang yang baru nak up ni. Pendapatan baru 2,000, 3,000, kami nak keluarkan daripada kepompong B40 tu. Inilah program kami. Khas untuk tuan-puan. Okey, ni PKPJ. Okey, dah ambil gambar dah. Okey, alright, next. Okey. Tuan Encik Hafiz, sekejap. Ada yang tanya ni, kalau dah dapat bantuan mesin, boleh ke dapat bantuan packaging? Boleh, macam saya kata tadi, tetapi dengan syarat contohlah, tapi biasanya macam kita kata, kita akan bagi kepada orang yang tak pernah bagi lagi. Utamaan kepada orang yang tak dapat lagi. Tetapi macam saya kata tadi, saya ulang semula juga, kami tidak menghalang untuk kamu pohon. Mana tahu kebetulan tahun tu pemohon tak ramai, you je yang pohon, dapatlah. Betul. Alright. Okay. Next, program pembangunan pertanian lestari makanan selamat. Yang ni saya tak cerita panjang lah. Cerita dia sama macam yang jangka panjang, jangka pendek sayur tadi. Cuma ini adalah projek-projek yang dah dapat MyGap dan juga ke arah MyGap dan MyOrganic tadi. So contoh Pak Ahmad. Ladang dia dah ada MyGap tau. Ladang dia ada MyGap. So dia tak payah, dia ada ladang pisang. Dia tak payah melalui projek jangka pendek tadi. Dia akan melalui projek yang ini. Sebab projek yang ini, projek lestari ni, orang pemohonnya tak ramai. Sebab tak ramai yang ada ladang MyGap itu. Projek yang jangka pendek, jangka panjang tadi, bergebut-gebut ramai. Jadi Pak Ahmad dah peluang dia dah lebih cerah sebab dia masuk dalam grup yang ini, grup yang MyGap ni. Sebab tu saya kata kat tuan-puan, pohonlah MyGap, pohonlah MyOrganic. Untuk mendapatkan harga yang lebih menarik dan juga mudah diekspor. Alright, next. Yang ini yang cik apa tadi lupa nama dia. Program pembangunan setempat dia tanya pasal komuniti tadi. Okey. Ini adalah program pertanian komuniti projek pertanian komuniti. Kita ada 3.565 juta. Okey, 3.565 juta. Okey, skop perolehan kita adalah perolehan untuk pembangunan dan pengukuran projek pertanian komuniti lah. Antara perolehan yang kita bagi, benih tanaman, input, media penanaman, polybag, bahan tanaman, sistem fertigasi, NFT, peralatan pertanian lain, papan tanda, bendanya lebih kurang sama je. Kalau Ain tengok, macam sama je dengan jangka pendek tadi, macam sama je dengan sayur tadi, perolehan kita lebih kurang sama. Cuma projek kita je berbeza-beza. So, yang ini, walaupun nama dia program pembangunan setempat, projeknya projek pertanian community. Walaupun community, kita ada bagi dua juga kategori. Individu, okey, ataupun community, sekolah atau institusi. Kita dah sejam dah berlangsung Saya teruskan Ain Okey. Saya harap tuan-puan kat sana tu masih kekal dengan saya lah sebab ada beberapa lagi saya nak cerita kat tuan-puan. Okey, individu 5,000. Ini kalau Ain pernah dengar program pertanian bandar. Kurang lebih samalah tu. Nama dia je di rebranding. Benda dia sama. Pertanian bandar, pertanian komuniti, projek kebuniti, sama je. Nama je berbeza-beza. Tukar baju je. Benda dia sama. Alright. So tadi yang Cik tadi tanya komuniti tu ada kat sini. Contohnya komuniti, sekolah atau institusi. Nak buat dekat belakang masjid. Belakang masjid ada tanah besar. Belakang masjid ada tanah besar. Boleh kita guna projek ini. 10,000 per institusi, per komuniti, per sekolah. Tapi kena pastikan tanah tersebut dapat ada surat kebenaran. Jangan ambil tanah orang. Kita nak tengok tu. Saya dapat ni kelulusan daripada Jawatan Kuasa Masjid, setuju untuk bagi kita buat tanam. Okey, setuju. Alright.
Okay. Bila kita cerita pasal community tu, dia kena ada lebih 5 orang lah, lebih 5 orang dan ke atas lah. Nama pun community. Boleh. So, biasanya orang tak, kebanyakannya community ni orang tanam cili. Kebiasaan je lah, cili lah, sawi, tak sayur-sayuran biasanya. Sayur-sayuran jarang buah. Okay, alright. Okay, yang ini saya tak tahu dekat paparan kita ni yang tengok ni, saya tak tahu berapa orang yang belia. Untuk belia, okay, Ain, okay, projek-projek tadi yang saya cerita, projek satu, dah lebih 10 projek yang saya cerita tadi, belia bersaing dengan bukan belia. Okay, tetapi projek ini khusus untuk belia. Kita ada 2 program utama khusus untuk belia. Program agropreneur muda dan program pembangunan belia tani. Yang ini golongan belia tak bersaing dengan orang lain. Belia saja. Jadi dia punya potensi nak dapat tu lebih tinggi. Kebarangkalian nak dapat tu lebih tinggi. Dia bersaing dengan sesama belia saja. Okey, ada 2 program. Agropreneur muda dengan pembangunan belia tani. Jom kita tengok program agropreneur muda. Program agropreneur muda ini dia adalah diluluskan di peringkat Putrajaya. Tetapi permohonan di negeri Johor, siasatan di negeri Johor, perakuan di negeri Johor, kita angkat bawa ke Jabatan Pertanian Putrajaya, kelulusan di Putrajaya. Sebab itu saya kata kat sini, walaupun kita kata 200,000 tetapi saya cakap permohonan masih dibuka. Hantar, dapat kita angkat. Dapat kita angkat. Sebab kelulusan itu di peringkat Putrajaya. Hantar kat kita, kita angkat. Hantar kat kita, kita angkat. Kita tak letak tepi. Okey. So ini objektif pengenalan, saya tak ceritalah skop tanaman, skop dia tanaman boleh, ternakan boleh. Ternakan tu lebah, madu dan kelulut lah. Sebelum tu saya nak cerita dekat penonton kita. Nanti tuan-puan cakap, saya belia tapi saya ternak lembu. Saya nak minta kat siapa? Minta dekat Jabatan Veterina. Sebab Jabatan Kami nak cakap, ni ternakan tulis kat situ. Tapi ni seperti ternakan kelulut. Kalau kelulut, Jabatan Pertanian. Tetapi kalau dia kata, saya ternak ikan, saya ternak lembu, saya ternak ayam, saya nak pohon agropreneur muda boleh? Boleh. Tapi mengikut jabatan yang berkaitan. Ternak lembu, ternak ayam, Jabatan Veterina, ikan-ikan dan kerang-kerangan boleh pohon dekat Jabatan Perikanan. Ketiga-tiga jabatan ni akan angkat ke Jabatan Putrajaya masing-masing. Namanya program agropreneur muda. Actually bukan 3 jabatan tu saja ya, Fama pun ada untuk pemasaran. LPP, Lembaga Pertuan Peladang pun ada. Tetapi untuk tanaman, madu, industri asas tani berasaskan tanaman boleh pohon kepada kita. Sebab kadang-kadang kan Ain, kita ada dapat juga tau Ain, industri asas tani. Dia buat macam ayam perap. Ayam perap. So kami tak dapat angkat sebab ayam tu dekat bawah ternakan veterina. Tapi kami cakaplah borang ni kami akan serahkan kepada veterina lah sebab veterina yang in charge ternakan punya. Macam itulah. Okey. Caranya kalau macam ada seorang tadi dia tanya kalau dia buat mi ke tempe, tahu, cincau, dia boleh apply yang tu lah. Boleh. Boleh. Okay. Kalau dia buat apa, tahu tadi kan? Dari Alisa Zulaika ni dia tanya untuk projek tempe, tahu, mi kuning, cincau dan lain-lain. So dia layak untuk agropreneur muda. Boleh. Okey Zulaika. Kalau Zulaika yang sedang mendengar ini, apa yang Zulaika buat tu, Zulaika boleh pohon dekat agropreneur muda jika Zulaika berumur kurang daripada 40 tahun. Zulaika juga boleh pohon dekat industri asas tani tadi, dekat sini. Dekat industri asas tani pun Zulaika boleh pohon. Lepas tu kalau Zulaika kurang umur 40 tahun, Zulaika boleh pohon juga dekat agropreneur muda. Dia boleh dapat dua-dua ke atau dia boleh dapat salah satu saja? Okey, dapat dua-dua tu boleh, tapi biasanya Jabatan Pertanian Johor akan bagi satu je. Okey. Contohnya Zulaika tu dah dapat mesin dekat industri asas tani, kami tak bawa lah untuk agropreneur muda. Kita bawa orang lain. Okey. Jadi jelas Zulaika ada banyak projek Zulaika boleh pohon. Alright. Okey.
Ini adalah syarat kelayakan untuk program Agropreneur Muda 18 sampai 40 tahun, boleh membaca, mengira dan menulis. Yang ini jangan tanya saya, Cik Hafiz, tapi umur 40 tahun ke bawah takkan tak boleh, tak logik lah kan. Tapi syarat ni syarat Putrajaya saya tak boleh tukar. Okey, individu yang baru memulakan projek wajib ikut perkhidmatan teknikal, sama je kurang lebih. Individu yang memiliki sijil diploma ijazah yang diiktiraf, okey, boleh dicadang untuk dipertimbangkan. Maksudnya jika adalah siswazah, peluang nak dapat tu lagi tinggi. Betul ada pertanyaan pula? Ya ke? Tapi kalau dia ada diploma ke ijazah tapi tak related dengan pertanian? Tak ada masalah. Okey. Dia sebab program Agropreneur Muda ni untuk belia dan dia utamakan siswazah. So contohnya, Cik Hafiz, saya ambil ijazah bisnes tapi saya buat cili. Boleh pohon? Boleh. Tak ada masalah. Sebab kita lagi nak menggalakkan siswazah kita jadi agropreneur muda. Walaupun bukan ijazah dia tu bukan pertanian. Kita lagi suka. Alright. Sebab kadang-kadang bisnes ni bisnes ni, orang business minded ni bukan semua orang tau. Betul tak? Bukan business minded bukan semua orang. Tuan-tuan yang terpilih, tuan-tuan yang tengah tengok ni, yang tengah usaha businessman ni, bukan semua orang boleh jadi tuan-puan. Okey, sebab tu apa boleh cakap, kenapa Cik Hafiz dia tak nak jadi? Saya selalu dapat soalan tu. Kenapa Cik Hafiz tak nak jadi? Okey, saya cakap, business minded ni bukan semua orang. Bukan semua orang tega. Bukan semua orang handal boleh jadi businessman, boleh jadi businesswoman. Bukan. Biarlah saya ni membantu tuan-puan sahaja untuk berkembang. Tuan-puan jadi usahawan, kaya raya juta-juta, saya lagi suka. Saya kat sini pun tak apa, it's okay. Ya, Ain bantu tuan jadi jutawan. Cik Hafiz, yang daripada Encik Muhammad Faris ni dia tanya, kalau dia pernah dapat Agropreneur Muda daripada Mardi, layak ke dia dapat ataupun dia apply untuk Jabatan Pertanian punya? Okey, sebab biasanya kami tahu benda tu. Dekat Putrajaya dia dah rekod. Dekat Putrajaya. Boleh tak boleh lah kalau macam tu? Pohon tu boleh, tapi tengok tempoh. Kalau 3 tahun ke atas kita boleh pohon semula. Okey. Tapi kalau tahun lepas dia dapat Mardi, tahun ni dia pohon Jabatan Pertanian, kami biasanya Putrajaya kurang buat perakuan kepada individu begitu. Tapi kalau dia pohon kat Mardi tu dah lebih 3 tahun, tak apalah, kita boleh angkat. Tapi kalau kononnya dia kata, saya dapat tahun lepas daripada Mardi, pohon lagi tahun ni, kami jaranglah angkat. Dia kena ada tempoh lah. Kerana kita memberi keutamaan kepada yang belum dapat. Yes, you are right. Sebab apa lagi satu ya, siapa nama dia tadi? Encik Faris. Cik Faris. Sebab lagi satu Cik Faris, data tu ada dekat Putrajaya. Dekat Kementerian Pertanian tu dia ada dia masuk je IC, walaupun Cik Faris minta kat Mardi, dia masuk je IC, keluar je Mardi punya tu walaupun pohon dekat pertanian. Sebab data tu satu. Alright. Okay. 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 Bawah sekali ni menjawab soalan Cik Faris tadi sebenarnya. Bawah sekali menjawab dia. Setiap pemohon layak menerima geran sekali seumur hidup. Saya minta maaf. Saya terlepas pandang. Jadinya kalau dah dapat Agropreneur Muda, dah mohon apply yang lagi satu. Kalau nak pohon, jangan pohon Agropreneur Muda. Pohon projek lain. Banyak projek kan? Macam tu. Banyak kan, 20 lebih. Kami ni pun kadang-kadang sampai mencari. Tuan nak tak? Nak mencari orang tu susah. Cik Hafiz, kalau macam syarat ni kan, contohlah dia berumur 18 sampai 40 tahun, dia ada kerja tetap, tapi dia buat part time. Boleh ke dia apply? Apply tu boleh, tapi nak peraku tu susah sikit. Dia ada, maksudnya susah nak dapat lah. Susah sikit nak dapat sebab kecuali kalau pekerjaan dia tu macam B40, pendapatan contoh dia kerja kilang, pendapatan dia 2,000 ke bawah, yang itu kita angkat.
Okey. Jadi saya harap menjawab soalan daripada Encik Rashid Maulud ni. Kalau dia tanya kalau kita ada kerja tetap, bolehkah kita mohon? Boleh, tetapi tengok dari semula gaji dan juga pekerjaannya. Bolehkah Ah, dia buat atas tanah keluarga? boleh, tanah keluarga boleh. Ain hang ain. Ain hang. Kalau Cik Hafiz, kalau tanah keluarga tu perlu dapatkan kebenaran juga ke? Sebab ada banyak nama? Kena. Sebab Hmm. apa? Kita ni walaupun nama je keluarga Ain, tapi kan bila benda dah cantik, pokok dah cantik kan, abang Long minta, Kak Ngah minta, Kak Lang minta, dah mengamuk. Dah bergaduh. Okey. Kena dapat walaupun daripada mak cakap, ini tanah mak saya. Ya, betul tanah mak awak. Saya nak mak awak punya surat persetujuan tu. Dengan tanda tangan adik-beradik awak semua setuju. Sebab geran tanah tu satu. Kan? Okey. So tadi untuk menjawab persoalan yang kata apa ada kerja tetap tu, kita akan angkat jika kita tengok kerja tetap dia tu macam kumpulan B40 ataupun pendapatan dia agak kurang. Contohnya kita dapat borang daripada Ain. Dapat borang daripada Ain, kerja PUJB, gaji kau 10,000. Kami tak terima lah Ain. Tapi kalau saya tipu buat gaji macam mana? Boleh, kita tengok data-data tu. Kita tengok contohlah macam bila dia kata dia ada pekerjaan tetap kan, kita tengok slip gaji ke apa, kita tengok dokumen-dokumen berkaitan. Oh, ada dokumen tambahan yang diperlukan lah. Mesti. Oh, okey. Don't try to cheat me, okay? Okey, Cik Hafiz. Ada soalan daripada Nurul Ashikin ni. Mungkin sebab agropreneur dia macam hot sikit kot. Dia tanya, saya sedang usahakan perniagaan bakery hampir 8 tahun dan merupakan di bawah usahawan bimbingan Jabatan Pertanian Daerah Segamat. Pernah mohon untuk bengkel pemprosesan bakery. Bolehkah saya mohon lagi untuk bawa program agropreneur muda? Okey. Soalan pertama saya yang saya perlu tahu, dia dapat tak yang programnya bengkel tu? Dia dapat tak? Lepas tu kalau dia dah dapat, macam saya kata tadi, kita punya konsep sharing is caring. Tetapi saya ulang semula, pohon tak ada masalah. Pohon tak ada masalah. Pohon kami peraku, tapi Putrajaya yang punya kelulusan. Ain. Tak dapat, Okey. Tuan. Oh, dia tak dapat untuk yang bengkel tu dia tak dapat. Oh, tak dapat. So nak pohon boleh. So, Puan Nurul Ashkirin, saya maaf saya salah sebut. Okey, Puan Ashkirin boleh apply lah untuk program agropreneur muda ataupun program-program yang kita dah bagi tahu tadi. Banyak program tadi. Yang sama Puan Syakirin, tadi yang Puan Syakirin kata Puan Syakirin pohon untuk bengkel tak dapat kan, mungkin tak dapat sebab peruntukan kita limited, jadi mungkin akan dapat tahun depan ke kalau cukup syarat. Dia yang penting tanah lepas, yang lain okey. Mungkin Cik Syakirin tak ada rezeki untuk tahun ini, mungkin Cik Syakirin punya rezeki tahun depan, tapi permohonan tu tetap ada. Nanti saya cek dengan daerah segamat. Okey, saya harap menjawab soalan untuk Puan Nur Ashikirin. Cik Rashid tanya berapa gaji minimum tu berapa? Tadi Cik Hafiz cakap mungkin 2,000 ke bawah boleh apply. Sebab apa? Dia nilai gaji tu tidak ada tertera kat mana-mana. B40 lah orang kata. Biasanya B40 lah. Biasanya dalam meeting lah, pengerusi tanya, berapa gaji dia tu? 6,000 tuan. 6,000 tu kita bagi ke orang lain lah. Macam tu lah. Tapi nilai tu tidak ada tertera kat mana-mana. Tidak dicatat. Tidak dicatat dekat mana-mana, kitab tak ada. Okey, tu untuk agropreneur muda. Okey. Selain daripada agropreneur muda, di bawah kerajaan negeri Johor ni memang baguslah. Pembangunan belia tani. Okey, untuk belia tani kita ada dua skop tanaman barang makanan dan juga industri asas tani. Untuk tanaman makanan, penyediaan kawasan, infra ladang, sistem pengairan, sama macam tadi. Industri asas tani pun sama juga. Mesin, nak naik taraf bengkel ke, penggunaan teknologi pemukusan, kadar maksimum satu peserta boleh dapat 20,000. Yang ini mudah. Yang ini sebab dia tak melalui Putrajaya. Yang ini kami Jabatan Pertanian Johor saja yang luluskan. Yang ini mudah. Kadar pun 20,000 juga per projek atau per peserta. Alright. So,
yang Syakirin ke, siapa tadi yang perempuan tadi, saya lupa nama dia tu, boleh pohon juga dekat bilik tani. Alisa, Zulaika. Zulaika boleh pohon juga dekat bilik tani. Banyak sangat projek Zulaika boleh pohon Zulaika. Okay, next. Kita ada juga usahawan agro pelancongan. Okay, agro pelancongan ini ya, kalau tengok kat sini permohonan masih dibuka. Maksudnya untuk agro pelancongan ini kelulusannya di Putrajaya. Yang ini pun sama konsepnya tadi, ada permohonan kita angkat. Okey, apakah yang dikatakan agro pelancongan? Agro pelancongan adalah aktiviti pelancongan yang berkaitan dengan sektor pertanian, iaitu berasaskan tanaman, ternakan, perikanan, industri asas tani dan kraftangan. Okey, contohnya dia buat homestay tepi sawah. Homestay tu adalah agro pelancongan. So homestay tu di tepi sawah. Sawah tu adalah tanaman. Okey, dia boleh pohon. Okey. Untuk agro pelancongan ni pun saya cakap bagi pihak kawan-kawan saya di Jabatan Perikanan dan Veterina, agro pelancongan ni pun ada juga di Jabatan Perikanan, ada juga di Jabatan Veterina. Contohnya, dia ada ternak lembu, tapi ternak lembu tu dia buat agro pelancongan. Yang tu boleh minta dekat Jabatan Veterina. Saya tolong jawabkan untuk kawan-kawan saya di jabatan lain lah. Okey. Ini untuk agro pelancongan. Sekali imbas lah apakah yang tuan-puan boleh pohon. Okey, jalan crusheran, minita untuk perbaikan laluan masuk. Yang kedua, pembinaan dan baik oleh surau. Okey, kita tahu kan agro pelancongan, surau biasanya ada dekat tempat-tempat agro pelancongan. Tandas pun, okey, pembinaan naik taraf dewan, galeri jualan, tandas, pusat informasi pengunjung pun kita boleh tolong. Pengindahan landscape dan juga pembinaan baik oleh papan tanda. Contohnya you all ada buat kebun durian, you all nak buat agro pelancongan dekat kebun durian tu. So setiap kali orang masuk sambil makan sambil beriadah, boleh kita pohon dekat sini. Okey. Yang ini pun tak ada maksimum Yang ini sebab kita angkat kat Putrajaya punya kelulusan. Ini sekiranya tuan-puan ada ni lah usahawan agro pelancongan lah. Next. Okey, lain-lain tanaman. Jadi saya laju je lah saya just nak cakap apakah insentif yang kita ada Kelapa pun kita ada. Okey, apakah bantuan yang diterima, tuan-puan boleh ambil gambar je. Sebab lebih kurang sama je dengan yang kat atas tu kadar maksimum saja berbeza-beza. Tuan-puan boleh ambil gambar lah. So yang saya nak cakap program lain tu kelapa ada. Saya laju yang ini. Silakan. Saya laju sebab muka Ain pun macam cepatlah si Hafiz ni, aku nak ambil anak. Taklah. Okey, program lain. Okey, kita ada program pembangunan pertanian moden, program tanaman makanan ternakan, bencana alam ni jika ada bencana macam banjir dulu boleh report dekat daerah. Dan kita ada juga program peningkatan pendapatan pesawah luar jelapang untuk P40. Okey. Okey, kejap. Okey, untuk pertanian moden, untuk makanan ternakan ni, jika tuan-puan adalah usahawan tanaman makanan ternakan, contohnya rumput Napier. Rumput Napier tu untuk lembu. Lembu tu veterina punya, tapi rumput tu adalah tanaman, so bawah Jabatan Pertanian. Boleh pohon. Ada juga tanaman jagung bijian. Jagung bijian yang kita buat makanan untuk ternakan pun boleh pohon bawah projek pembangunan tanaman makanan ternakan ini. Pembangunan pertanian moden ni lebih kurang vertikasi lah, boleh kata vertikasi lah. So contohlah tuan-puan sebenarnya tuan-puan yang tengah tengok ni sebenarnya, kalau tuan-puan tak tahu nama program ni pun tak apa tau. Sebenarnya itu adalah tanggungjawab daerah. Contohlah Pak Cik Ahmad, contohnya Ahmad tu belia lah. Ahmad tu datang. Saya nak pohon lah, saya ada projek cili, saya nak pohon insentif bawah Jabatan Pertanian. Kat mana saya boleh pohon ya? Okey. Dia boleh cili dia boleh pohon dekat projek sayur. Lepas tu dia belia, dia boleh pohon dekat agropreneur muda. Lepas tu dia boleh pohon dekat pembangunan pertanian moden. Okey. Tetapi siapa yang bertanggungjawab, siapa yang nak Cik Ahmad ni aku letak dekat agropreneur muda lah. Tanggungjawab siapa? Itu tanggungjawab kami. Yang akan letakkan dekat poket mana. So contohnya macam tuan-puan macam tak ingat nama-nama program ni, tak ada masalah. Yang tuan-puan perlu tahu, Jabatan Pertanian boleh bantu tuan-puan untuk projek ini. Saya ada cili. Jabatan Pertanian boleh tolong tak? Boleh. Itu je tuan-puan perlu tahu.
Tapi agro pemuda ke, projek jangka pendek ke, projek sayur ke, yang itu kami yang tolong letakkan poket money. Okay. Tapi kalau dia nak apply untuk, memang dia nak apply untuk program tu sebab dia rasa macam tu, contohlah memang macam MyGap memang layak untuk MyGap lah. Macam tu kan? Boleh lah. Boleh. Itu bagi tuan-puan yang tahu projek apa. Itu lagi bagus lah. Tuan-puan lagi spesifik. Saya nak pohon bawah projek ni lah. Daerah pun macam, wow, you tahu ya projek kami? Tahulah, Cik Hafiz dah cerita. Tapi akhirnya contohnya dia pohon bawah projek industri sastani. Dia bawah projek industri sastani. Dia pohon. Sekali dah penuh, peruntukan dah habis. Daerah takkan buat bodoh je tau. Daerah akan ambil, maaf dia cek industri sastani dah penuh lah, kita pohon dia bawah agro pemuda lah. Macam tu. Yang penting dapat. Yang itulah yang tanggungjawab daerah. Yang penting tuan-puan dapat. Daerah ni berebut-rebut tau. Daerah ni berebut-rebut. Dia kata, Cik Hafiz, kami nak projek industri sastani ni, ada pemohon daripada daerah kami. Tak boleh lah, dah penuh. Okeylah, kami nak bawa agro pemuda lah. Okey, boleh. Macam tu. Yang penting daerah dia berlumba-lumba nakkan usahawan dia dapat. Okey. Macam mana nak pohon? How? Macam mana? Kan? Okey. Dah cerita insentif panjang lebar, macam mana nak pohon? Okey, macam ni. Okey. Yang pertama, dapatkan borang permohonan di Pejabat Pertanian Daerah atau Pejabat Pertanian Negeri atau melalui hebahan brosur di peringkat daerah dan negeri. Okey. Borang dia simple je. Minta je dekat Pejabat Pertanian Daerah, borang tu simple sahaja dan dia adalah minta sedikit maklumat asas dan juga maklumat tu sampai kepada pemasaran macam mana. Sebab kalau boleh kita nak bantu orang yang dia tahu dah dekat dalam dia punya plan bisnes tu dia dah ada dah. Saya tanam cili, hasilnya 1 tan, saya akan pasarkan dekat kedai Encik Acong. Kedai Encik Acong tu pun dah ada perjanjian dengan saya. Itu lagi kami suka. Confirm dapat. Sebab apa yang akhirnya kami nak elakkan lambakan. Jadi nanti Pejabat Daerah akan suggest juga tau. Contohnya macam, puan, kami ada tanah kosong lah, kami nak tanam pisang. Lepas tu Pejabat Daerah akan cakap, pisang akan berlaku lambakan, so better you tanam lain. Daerah akan bantu tanaman apa yang sesuai. Contohlah macam sayur. Kalau Ain tengok, kenapa Cik Hafiz cerita pasal cili je daripada tadi? Betul tak? Saya kasih contoh cili. Sebab apa? Cili SSL kita rendah. Kita masih mengimport cili. Sebab tu saya banyak cerita cili. Sebab cili kita kurang. Alright? Okey. Lengkapkan borang permohonan dan kertas cadangan projek merujuk kepada pegawai di Jabatan Pertanian. Borang permohonan dan kertas cadangan yang lengkap hantar kepada Pejabat Pertanian Daerah atau Pejabat Pertanian Negeri. Itu je tanggungjawab tuan-puan. Yang penting sekarang tuan-puan datang Pejabat Pertanian Daerah, minta borang. Saya nak borang insentif, saya nak pohon insentif. Minta borang. Tak faham tanya Pejabat Pertanian Daerah. Takut nanti salah isi kena reject. Kenapa saya di reject? Sebab salah isi. Kan dah rugi. Yang ini tak payah tengok. Ini tanggungjawab kami. Tanggungjawab tuan ini je. Pergi Pejabat Pertanian Daerah, dapatkan borang, isi lengkapkan baik-baik, kertas cadangan tu lengkapkan betul-betul. Berapa metrik tan bakal keluar, berapa metrik tan cili bakal keluar, berapa harga yang nak dipasar dekat mana, berapa harganya, isi benda tu betul-betul. Alright. Next. Okay, sebelum thanks tu, okay dah habis dah. Dah thanks lah. Itulah senang-senang isi. Okay, saya tanya dulu sebelum kita tutup. Saya tanya ada soalan lagi daripada Encik Haniza ni. Dia tanya, yang tadi yang Encik Haniza ni yang tanya berkenaan dengan projek community tadi. Dia tanya, boleh ke, ni mungkin soalan lain yang tidak related atau macam mana, boleh ke satu peserta mohon lebih daripada satu program untuk sesuatu projek? Jadi satu projek tapi dia mohon banyak program. Okey, jawapannya, anda boleh pohon, tetapi kami tahu anda pohon banyak, kami akan bagi satu je. Okey, harap menjawab. Jangan tanya kenapa saya mohon 5 dapat 1 je, tapi memang itulah caranya sebab kita memberi bantuan menyeluruh kepada orang lain juga memberi bantuan tersebut.
Sharing is caring. Ain, Tanya. Ain hang tadi. Okey, tadi Cik Hafiz ada share berkenaan dengan program bencana alam tu, betul tak? Okey, Okey, betul. daripada Murtaza Khalid ni dia tanya, untuk insentif bantuan bencana alam, saya pernah majukan permohonan. Tapi pejabat daerah kata saya kena mohon melalui agensi pembimbing. Sampai sekarang saya tak tahu macam mana kedudukan status dia. Oh, Macam agensi mana? pembimbing. Dia di bawah bimbingan mana? Oh, dia tak bagi tahu pula kat sini. Jadi mungkin dia kalau dia bawah LPP boleh pohon dekat LPP lah. Kalau dia bawah bimbingan Jabatan Perikanan dia kena pohon dekat Jabatan Perikanan lah. Cik Hafiz, usahawan yang nak apply untuk geran ataupun program-program di bawah Jabatan Pertanian, insentif lah kita panggilkan tadi, dia perlu berdaftar dengan Jabatan Pertanian ke? Ataupun kalau dia tak daftar pun dia boleh apply? Ke dia wajib untuk daftar? Okay, a very good question, very good question. Okay, sekiranya anda, okay, saya tengok kamera saya tengok kamera sekiranya anda belum berdaftar dengan Jabatan Pertanian tetapi anda mahu pohon insentif Jabatan Pertanian, automatik kami akan daftarkan anda bawah Jabatan Pertanian. Automatik. Automatik kamu adalah, sebab apa? Lepas kami bagi insentif, kami akan turun selalu bagi bimbingan. Bila kami bagi bimbingan itu, anda adalah tanggungjawab kami. Anda adalah petani kami. Jadinya tak perlulah macam ada borang permohonan, borang pendaftaran ahli, tak ada lah. Dan memang dah ada. So harap menjawab soalan daripada Puan Liza, aku tadi dah ditanya berkenaan dengan boleh daftar ke tidak. Mungkin pertanyaan Puan tu sebab mungkin jabatan lain mungkin ada. Jabatan lain mungkin ada borang pendaftaran apa. Kita dapatkan maklumat sebab daripada borang insentif tu sendiri, maklumat tu dah lengkap untuk kami daftarkan Tuan Puan. Betul? Okey. Ada apa-apa soalan lagi tak? Sebenarnya Jabatan Pertanian mudah je Puan. Kami sangat mudah dan kami suka memudahkan kerja orang. Dan kami suka, itulah kami. Daripada Murtaza Talib ni saya dah dapat MyGap sejak tahun 2020. Ada insentif tu yang saya boleh nikmati. Tadi program pembangunan pertanian lestari. Betul tak? Yang betul. Ada feature MyGap. Betul. Untuk soalan dia tadi, dia dah ada MyGap. Pertama soalan saya, dia dah dapat belum bantuan, itu je lah. Pertama dia dah dapat belum? Kalau dah dapat, mungkin kalau permohonan tu lebih, kalau peruntukan lebih kita boleh bagi lagi. Tetapi lepas tu soalan kedua, dia nak pohon dekat mana? Ada banyak projek dia boleh pohon. Kalau dia tanam, kononnya dia kata dia tanam sayur kan, dia boleh pohon dekat projek sayur tadi, dia juga boleh pohon dekat MyGap tadi. Lepas tu pula tiba-tiba umur dia 35, dia boleh pohon dekat belia. Yes. Banyak sangat poket kita, you. Cik, siapa tadi? Murtaza, Cik ke Puan? Cik Murtaza kot. Murtaza boleh apply dekat, pergi ke Jabatan Pertanian yang berhampiran dengan daerah yang Cik Murtaza duduki, tanya apa bantuan yang boleh dapat. Sebab saya rasa banyak yang Cik Murtaza boleh dapat sebab dah ada MyGap kan? Dah ada bonus kat situ. Betul. Okay. Sampai sekarang saya rasa tak ada apa-apa soalan lagi yang saya nampak lah dekat saya punya skrin ni. So kalau ada tuan-tuan dan perempuan, mungkin ada pertanyaan yang tuan-tuan dan perempuan nak tanya tetapi telah dijawab awal oleh Cik Hafiz di awal sesi kita tadi pukul 3.30 macam tu. Siaran ni boleh diulang tayang dan boleh dilihat semula. Jadi tengok dekat situ, boleh hadap, boleh tengok berulang kali mana projek yang sesuai, tentukan mana, syarat dan apa, proses pengurunan dia macam mana, boleh tengok dekat situ. Pejabat daerah tu dekat mana tu, ataupun daerah mana yang ada Jabatan Pertanian tu ada Cik Hafiz bagi tahu tadi awal-awal. So boleh tengok. Ain. Okey. Hang sampai mana tadi? Dia sampai apa pejabat pertanian daerah. So tuan-tuan dan perempuan boleh ke pejabat daerah yang terdekat untuk tanya berkenaan dengan program ataupun insentif yang boleh didapati untuk perniagaan atau pertanian yang tuan-tuan dan perempuan jalankan. Okey, sebelum saya tutup,
Mungkin Cik Hafiz ada sepatah dua kata ke? Okey. Sepatah dua je ya? Nak tiga pun boleh lah. Tiga je. Nak cepat nak ambil anak kat nursery kan? Tak nak. Okey. Apa ni? Pertamanya soalan yang saya selalu dapatkan, kenapa saya tak dapat? Saya dah pohon tak dapat. Saya dah pohon tak dapat. Okey. Sebaiknya jika tuan-puan tak dapat, tuan-puan boleh rujuk balik Perjabatan Daerah. Kenapa saya tak dapat? Mungkin ada sebab-sebab dia. Mungkin pasal isu tanah. Mungkin isu tanah. Mungkin ada isu-isu yang akan dijawab oleh Perjabatan Daerah. Kenapa tuan tak dapat? Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Okey. Yang ini kalau saya cakap ni, saya rasa ramai mengamuk kat saya nanti. Sebab apa? Saya tahu lepas je kita punya live ni, mesti ramai yang berpusu-pusu ke Perjabatan Daerah untuk pohon. Okey, alright. Saya berterus terang dekat sini Puan Ain kita punya SOP Jabatan Pertanian kita, projek tahun ini, tahun lepas kita dah dapatkan kelulusan. Jadi siapa yang mohon tahun ni belum tentu dapat tahun ni. Sebab kelulusan tu tahun lepas ada. Okey. Betul. Jadi so tuan-puan jangan marah tau. Tuan-puan jangan marah. Nanti kata tadi cerita 3 juta, 4 juta, rupanya dah ada orang. Sebab apa? SOP Jabatan Pertanian kita kerja agak laju. Kita agak laju. So peruntukan tahun ini, tahun lepas punya permohonan dah keluar. Jadi Ain, hang lah Ain. Okey. Alright, okey. Okey. Jadi Ain, sebelum jadi saya nak pesan dekat tuan-puan yang tengah tengok ni, pohon saja tahun ni, contohnya tuan-puan pergi ambil borang dekat Perjabatan Daerah, pohon tahun ni tak dapat tahun ni, dia akan dapat tahun depan. Yang penting kita simpan. Borang tu kita simpan untuk permohonan tahun depan. Sebab apa Ain permohonan ni biasanya permohonan kita buka setiap tahun tau, sepanjang tahun. Permohonan kita buka sepanjang tahun. Proses kelulusan bulan 9 kita dah start proses kelulusan. Awal tau. Bulan 9 kita buat siasatan, bulan 10 biasanya kita dah ada proses kelulusan. Bulan 10, bulan 11 dah ada kelulusan dah untuk projek tahun depan. Jadi tuan-puan yang tengah tengok saya ni, jangan marah saya, jangan cakap, alah tadi kata berjuta-juta, beri je kami nak pohon. Pohon sekarang dapatnya tahun depan daripada you tak dapat sampai bila-bila. Janganlah usahawan tu bila dah mohon tahun ni, nak bulan depan, nak 2 bulan lagi. Tidaklah macam tu. Betul. Sebab prosedur kita macam tu prosedur kita kumpul permohonan. Okey, saya cerita prosedur kita. Kita kumpul permohonan daripada Januari sampai bulan 7 bulan 8 permohonan 2022. Kita pohon ni, kita kumpul ni. Okey, daerah akan buat siasatan, bulan 9 bulan 10 diluluskan, akan dapat pada tahun 2023. Yang dah lulus tahun ni, dah ada penama-penama, ada lebih beratus-ratus, lebih 500 orang yang bakal terima tahun ni, permohonan mereka adalah tahun lepas punya permohonan. Itu konsep kita. Kita tak tahun ni dapat duit, baru tahun ni hegeh-hegeh nak cari orang. Kami tak macam tu. Style kami begitu. Tahun lepas punya permohonan kita dah kumpul untuk dapatkan tahun ni. Sebab kita nak perolehan nak buat tu cepat. Kita nak kena buat cepat perolehan tu. Bukanlah orang nak cakap borang tu dikepam lama-lama, tidak. Bukan dikepam, tapi kita berikan yang tahun lepas apply, bawa tahun ni, so you guys apply tahun ni, dapat tahun depan, ada proses dia macam tu. Betul. So, macam tadi Cik Hafiz cakap, ada yang tanya ni, Cik Muhammad Khairi Yusof ni dia tanya, kan sekarang ni macam lagi senang digitalize kan, jadi ke boleh ke permohonan ataupun ada ke borang permohonan tu boleh dapat melalui online? Atau kena download ke atau macam mana? Atau memang kena pergi ke pejabat daerah? Nanti kita buka kat laman web. Okey. Jangan lupa juga like Facebook Jabatan Pertanian Negeri Johor, like juga Facebook daerah. Pejabat Pertanian daerah kita semua ada Facebook tau.
So dia tak ada Facebook. Laman web tak ada lah. Laman web ada satu je. Laman web ada laman web Jabatan Pertanian Negeri Johor. Kat situ ada semuanya. Tolonglah tengok laman web Jabatan Pertanian Johor tu, sebab kat situ ada cerita insentif-insentif tu ada. Selalu diupdate. Lepas tu Penjabatan Daerah kita ada Facebook. Facebook Penjabatan Daerah Johor, Penjabatan Daerah ada Facebook, Jabatan Pertanian di Johor, Ibu Pejabat pun ada Facebook. Dekat situ pun kita selalu update benda. Jadinya adakah cara nak menghubungi pejabat-pejabat daerah tu? Ada dekat melalui Facebook ataupun dekat website Jabatan Pertanian dekat bahagian daerah-daerah tu. Betul? Ada. Ni sepatah dua kata saya kan? Saya pun nak tanya lagi ni. Okay. So tadi itulah sepatah dua kata saya tu, itu yang saya nak cakap. Yang pertama pasal SOP. Tuan-puan kena faham SOP Jabatan Pertanian lah. Maksudnya dia bukan dapat duit tahun ni baru kami cari peserta. Tak. Sebab ada setengah jabatan kaedahnya begitu. Dia baru kami macam tu. Kan style kita berbeza-beza. Sebab kami kena buat dengan cepat sebab kami nak buat perolehan tu cepat. Sebab tu kami kumpul setahun. Sebab tu kita kata permohonan tu dibuka sepanjang tahun, pohon saja. Okey. Saya harap menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan dalam sesi kita pada petang ini. Ada ke Cik Hafiz ada nak share apa-apa ke, masih nombor kontak ke, kalau orang tak faham ke boleh DM dekat Facebook ke, nak promote ke, macam itulah. Okey, kalau macam saya kata tadi, kita ada Facebook Jabatan Pertanian Negeri Johor, kita ada Facebook Jabatan Pertanian Negeri Johor, tanya dalam tu pun boleh. InsyaAllah kita akan jawab dengan cepat. Kalau nak Facebook peribadi saya, boleh cari dalam tu, dalam PUJB tu saya ada respon tu, cari saya tu Hafiz saya ada respon dekat dalam tu. Nak private message saya pun boleh. Untuk handphone tu bahayalah kalau bagi ni live macam ni, habislah nombor handphone saya. Tapi nak private message Facebook boleh. Dekat dalam PUJB punya Facebook tu, untuk program ni saya ada bagi komen dalam tu. Nanti bolehlah private message saya, add friend pun boleh. Okey, itu saja untuk petang ni. Ada lagi ke Cik Hafiz sebelum kita tutup? Okey, last but not least. Pertama, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat PUJB sebab PUJB punya program ni sangat bagus membantu Jabatan Pertanian memperkenalkan insentif kami. Kami ada buat juga, masuk radio, masuk Facebook, buat program-program macam ni, tapi kita kena peluas sekali sebab orang ni dengar radio, orang ni tak dengar radio, kan? Jadi saya ucapkan terima kasih PUJB sebab apa yang you all buat ni sangat bagus. Sangat membantu kami untuk mempromot kami punya insentif. Yang itu yang pertama untuk PUJB. Yang kedua, saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-puan yang tengah tengok ni, ya, sebab daripada beribu-ribu usahawan di bawah sektor pertanian, tuan-puan yang tengok. Lepas tu saya pohon juga tuan-puan yang tengok ni sharing dengan kawan-kawan yang lain. Jangan simpan seorang-seorang, tak baik. Simpan ilmu. Dia kata, aku tak nak cerita dekat si Abu lah, nanti Abu tahu. Jangan. Kena sharing-sharing. Kena sharing-sharing. Yang ketiga, rajin-rajinlah jumpa Jabatan Pertanian Negeri, Pejabat Pertanian Daerah. Kami sangat membantu dan kami suka membantu. Sebab tuan-puan tanggungjawab kami. Tuan-puan tanggungjawab kami sebab tuan-puan pula adalah hero kami sebagai di bawah sektor pertanian, hero kami, hero rakyat Malaysia, hero rakyat Johor, kerana tuan-puanlah penyumbang makanan kami. Tanpa tuan-puan kami tak ada makanan atas meja. Betapa hebat itu. Sebab tu kami nak membantu tuan-puan sangat-sangat. Itu sajalah. Kalau you suruh cakap lagi tak habis sampai malam nanti. Saya kalau bercakap susah nak berhenti. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Hafiz dah ada orang add dah dekat situ. Yes, dah add. Tak tahu. Okey. Hang lagi. Okey. Apalah. Okey. Untuk tuan-tuan dan perempuan, para usahawan yang berada sepanjang saya rasa 1 jam lebih. 1 jam lebih.
1 jam lebih. Satu Untuk jam, sesi live satu jam hampir 2 jam. betul, dapat manfaat ataupun dapat pengetahuan yang lebih berkenaan dengan banyak program di bawah Jabatan Pertanian yang boleh diambil ataupun related dengan perniagaan tuan-tuan dan perempuan. Jadinya tidak salah untuk mencuba, apply lah di Jabatan Pertanian daerah yang terdekat, pergi ke sana dan saya pasti mereka pun sangat mesra. Maklumlah bapak saya pun dulu bekerja Jabatan Pertanian. So saya ada jiwa-jiwa dekat situ. Jadinya Okey, faham. jadinya minta tuan-tuan dan perempuan jaga diri, jaga kesihatan. Kami mendoakan perniagaan tuan-tuan dan perempuan sukses insya-Allah. Amin. Selamat berjaya. Kita jumpa lagi minggu hadapan dalam PJB Abis Talk bersama dengan KKM. Apa yang kita nak share, tunggu kita akan blast dalam